Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya, malu ni banyak jenis. Ustazah sebutkan laju-laju je lah, ya. Ada 10 jenis malu menurut Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Pertama, malu melakukan kejahatan. Contohnya Wahsy radhiyallahu an. Wahsy ni siapa dia? Orang yang sebelum Islam dia bunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu an. Apa yang berlaku kepada beliau? Dia kata, aku senantiasa mengelakkan diri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana pun baginda berada, supaya baginda tidak melihat aku, sehingga Allah Subhanahu wa taala memanggil baginda ke hadirat Allah sampai wafat Nabi. Kesian yang Wahsy, ya. Makna ini kafarah lah. Maknanya Wahsy kena terima, tanggung kesan daripada bunuh Sayyidina Hamzah. Walaupun kita percaya dan yakin, ya, bila Wahsy masuk Islam, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kan. Tapi kesan rasa malu tu, sampai Wahsy kata, di mana Nabi SAW berada, aku akan larikan diri supaya Nabi tak lihat aku. Aku yang bunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu an. Sampailah Nabi wafat. Masya Allah, malunya. Memang ada orang macam tu, tuan-puan, kalau kita dah buat salah dengan orang, kan, kita tak sanggup dah nak tengok muka dia, tak sanggup, malu dah. Orang tak malu ni yang susah ni. Buat zalim ke orang, buat relax depan orang tu. Dia ambil harta orang tu, dia buat zalim ke orang tu, dia aniaya orang tu, dia fitnah orang tu, tapi dia boleh buat relax je. Oh, inilah masalah akhir zaman ni. Orang tak malu duduk di atas pentas. Orang tak malu duduk depan orang. Orang tak malu dipuja dan dipuji dan diletakkan, diberi penghargaan dan sebagainya. Dah tak malu. Kita, tuan-puan, tahu hakikat diri kita, kan. Kalau kita curi orang punya, kita tahu tak kita curi? Ke kita tak perasan? Tak tahulah, ada ke saya curi? Dah barang curi tu dalam beg kita contohnya, kan. Kita tahu tak yang kita curi? Kita tak boleh tipu hakikat diri kita. Tapi orang tak malu, dia boleh berlakon depan orang seolah-olah dia bukan pencuri. Ya Rab. Sebab itu al-haya, malu itu adalah kehidupan. Kalau Allah cabut malu tu, kamu boleh buat apa saja. Kamu boleh cakap macam malaikat, tapi sebenarnya perangai kamu perangai setan. Sebab apa? Kamu tak malu dengan diri kamu sendiri, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan mahsyar yang Allah akan dedahkan siapa kamu yang sebenarnya. Sekurang-kurangnya bila ada rasa malu, kita cepat U-turn, kita istighfar, kita taubat, kita islah diri. Tapi bila Allah angkat malu tersebut, tak ada apa. Sayalah hero, sayalah macam Robin Hood. Sayalah yang tolong semua. Padahal kita kan yang rompak harta orang. Kita kan yang buat zalim pada orang. Tiba-tiba kita nak nobatkan diri kita sebagai pembela pula. Ini semua kehidupan yang terbalik. Kenapa jadi terbalik? Rasa malu sudah hilang. Sedang kita tahu hakikat diri kita yang sebenar. Betul tak, tuan-puan? Kita fitnah orang tu. Contoh, kita memang benci ke orang tu, kita fitnah orang tu. Kita tahu tak hakikat yang sebenar? Tahu. Kita fitnah dia. Kita rasa malu tak nak pergi depan dia, nak olok-olok buat baik dengan dia, nak olok-olok bagi penghormatan kat dia. Kalau ustazah, dah malu. Sebab apa? Kita tak boleh tipu diri kita. Kita sebenarnya benci kat dia, kita dah fitnah dia. Betul kan? Tapi orang tak malu boleh buat apa saja. Dan ini Nabi SAW sebut, kalau kalian tidak malu, buatlah apa sahaja. Besar maksud dia. Ini bukan semata-mata cerita anak gadis nak berjalan macam mana depan orang lelaki-lelaki. Tak, ya tuan-puan. Malu ni sangat luas. Al-hayah, kehidupan, mencakupi banyak perkara. Ini tentang malu. Malu yang kedua, malu kerana merasa diri itu lemah. Kita rasa kita lemah, so kita rasa malu.
Biasanya ini adalah perasaan yang akan dirasai oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ni lemah ya Allah, malu nak lebih-lebih. Ya, perangai aku ni malu. Dan ramai kita tengok ada kawan-kawan kita ya, makcik-makcik yang mudah rasa malu kan, sebab dia tahu dia tak pandai, dia tak boleh membaca kan, tapi kita nampak mulia akhlak dia. Mulia akhlak dia. Ustaz memang belajar banyaklah dengan makcik-makcik kat kampung-kampung tu. Hati mereka jujur. Ya, mereka jujur hati. Sebab rasa macam yelah, anak dia bukan siapa-siapa pun, anak dia tak pandai pun. Jadi pandai bawa diri. Macam tu, pandai bawa diri. Tak ada nak mengada-ngada ke apa. Sebab apa? Rasa malu nak minta itu, minta ini. Tapi orang tak malu tu asyik minta aja. Kan? Sebab dia tak sedar diri dia. Maksud yang kedua ni, malu sebab sedar diri. Macam itulah maksud dia. Yang ketiga, malu kerana penghormatan. Contohnya adalah Ammar bin As radhiyallahu an. Rasa malu yang amat sangat kerana penghormatan yang diberikan kepada seseorang. Contohnya Ammar bin As radhiyallahu an, ya, beliau berkata, demi Allah, aku adalah manusia yang paling malu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menatap mata baginda dengan tajam. Aku tidak pernah mengungkapkan keinginan aku kepada baginda hingga baginda wafat. Semua itu aku lakukan sebab aku terlalu malu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Malu sangat. Nak pandang wajah Nabi, minta izin ya, pandang wajah puan ya. Nak pandang wajah seseorang tajam pandang tu, Ammar bin As tak pernah buat pada Nabi SAW. Kita, jangan kata orang lain, suami kita pandang macam nak telan. Kita tengok dia cukup-cukup. Hati marah kan. Kita pandang tu macam nak terkeluar belakang otak ni. Pandang mata tu. Bukan sikit-sikit punya tajam lagi dah. Orang kata pandang macam nak telan. Kita tak rasa malu dengan suami kita. Kita tak rasa malu dengan mak ayah kita. Ada anak, kerana bakti dia kepada mak ayah, kerana dahsyat luar biasanya akhlak dan adab dia dengan mak ayah dia, untuk menatap wajah mak ayah dengan pandangan yang tajam pun dia tak berani buat. Kenapa? Malu. Itu tangan yang membesarkan dengan izin Allah. Ya? Ini kan nak pandang dengan marah. Ini kan nak cakap perkataan nak bangkang, nak lawan, nak tengking, nak pandang pun dia memandang ibu ayah dia dengan pandangan paling lembut yang dia boleh pandang. Yang ini tuan-puan, kalau kita belajar, cara pandang ni pun ada cara dia. Kalau kita memandang, kita kena bayangkan muka ni ada 3 titik. Jangan 1 titik. Kalau 1 fokus, tajam. Pandangan tidak lembut. Ni semua dapat titik-titik dalam muka ustazah ni kan. 3 je, jangan banyak sangat ya. Bila 3, so kita pandang tu luas. Jadi kita pandang pada seorang dengan titik yang banyak tadi, pandangan kita tu elok lembut je. Jangan pandang tertumpu kat satu je. Kita bercakap dengan orang tu, kita pandang kat hidung dia. Orang tu puas betul ke hidung dia. Ada hidung ke, ada apa ke. Dah kita pandang ke situ je. Pandang tu kena lembut. Anak pandang mak ayah dia, tuan-puan sekalian, ya Allah. Anak apa lagi? Dia tanya. Dia pandang, mak ni tahu ya, tersirap darah mak. Kalau anak pandang tajam, Masya Allah, besar rasa. Jangan buat kat mak ayah kita pandang macam tu.
Tundukkan pandangan kita, hormat mak ayah kita, rasa malu. Aku dulu pun, ya, kecil-kecil apa semua diurus oleh mak ayah. Amboi baru ada gaji 2,500, nak pandang mak macam nak telan. Malu. Maksudnya yang ketiga adalah malu kerana penghormatan.